Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahlia dan ini Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Kita nak melihat kepada bagaimana dalam talian dan juga struktur internet yang berada di Sabah secara khusus. Dan kalau kita nak melihat kepada keadaan semasa yang melibatkan Malaysia dan dunia, suka saya kongsikan satu kajian yang dilakukan oleh Vanderbilt University di Amerika Syarikat pada tahun 2015 mendapati bahawa hampir 92% sebenarnya responden yang terdiri daripada pelajar pelbagai bidang dan juga fakulti bersetuju bahawa pembelajaran secara dalam talian adalah lebih efektif dan juga berkesan berbanding dengan pengajaran dan juga pembelajaran secara konvensional. Dan kalau kita lihat, terdapat pelbagai jenis platform pembelajaran digital yang berpotensi dan juga mempunyai banyak ruang untuk dieksplorasi. Kalau boleh saya memberi contoh seperti Blackboard, Edmodo, Google Classroom dan juga Kelas Dojo. Dan bagi plan jangka panjang sebenarnya, kalau melihat kepada keadaan dan juga situasi di Sabah khususnya, sebanyak 382 menara telekomunikasi baharu akan dibina di seluruh negeri itu bagi meningkatkan kemudahan capaian jalur lebar dan juga perkhidmatan 4G yang lebih baik. Selain menara telekomunikasi baharu, 924 juga alat pemancar di menara sedia ada bakal dinaik taraf dengan 251,166 premis akan disediakan dengan capaian gentian optik. Dan itu apa yang disebut sebelum ini oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah untuk menaik taraf kemudahan capaian internet yang akan disegerakan. Dan apatah lagi sebenarnya Sabah dalam suasana untuk mengadakan PRU Don Sabah pada hujung bulan ini. Tapi dalam konteks ini, adakah kita dapat melihat kepada capaian itu menyeluruh? Adakah konteks ini memberi kesan kepada sistem pembelajaran dan juga sistem penyampaian yang lebih baik di Sabah, terutamanya di kawasan pedalaman? Dan ini yang cuba kita rungkaikan dan juga kita menyelami dan juga mendalami bagaimana sebenarnya keadaan dan juga tahap infrastruktur, terutamanya di sekolah kebangsaan, di sekolah menengah dan juga institut pengajian tinggi. Apa yang dilakukan oleh editor Astro Awani Asim Hassan yang berkesempatan ke sekolah kebangsaan Magandai di Kota Marudu yang dilihat masih lagi daif dan tidak sama seperti sekolah-sekolah rendah di bandar dan juga di pinggir bandar yang lain. Jadi kita terus saja bersama dengan Asim Hassan untuk melihat kepada keadaan, situasi dan dapatan yang Asim dapat lihat dan juga lihat sendiri. Silakan Asim. Baiklah, terima kasih Ehsan di Bukit Kewangan. Ehsan, sebelum kita pergi kepada cerita rakyat ini, cerita mengenai adaptasi online ini, ingin saya bawakan perkembangan politik di Sabah ini yang mana semalam pada satu majlis pelancaran jentera pilihan raya warisan di Keningau, Ketua Menteri yang juga Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal ada mengumumkan bahawa Warisan Plus akan mengumumkan senarai calon untuk PRN ke-16 Sabah ini pada 10 September ini. Dan pada pagi tadi juga ada satu pertemuan di antara Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Muhammad Syafiee yang mana antara lain dibincangkan adalah mengenai pengagihan kerusi itu, dan juga saya turut difahamkan Bersatu dan komponen dalam Barisan Nasional juga Bersatu, UMNO semua juga turut sedang juga mengadakan perbincangan mengenai pembahagian kerusi dalam blok pembangkang di Sabah. Dan Ehsan, untuk pengetahuan Ehsan dan semua penonton Astro Awani, sekarang saya berada di Sekolah Kebangsaan Pekan Nabawan, yang mana sekolah ini di sebelah kanan saya adalah sekolah lama, bangunan lama, masih lagi kayu, dan sebelahnya adalah bangunan batu dengan 4 tingkat, Ehsan. Dan mereka, maksud saya pengurusan sekolah dan para murid sudah menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran secara selesa dengan bangunan baru yang mereka berpindah pada 2016. Dan bukan mengenai sekolah di Pekan Nabawan ini ingin saya bawakan, ingin juga saya bawakan bila tinjauan saya ke lapangan, saya pergi ke Sekolah Kebangsaan Magandai di Kota Marudu, yang mana
infrastruktur di situ sangat-sangat daif dari segi akses jalan raya, dari segi kemudahan dan juga apa yang boleh saya bawakan adalah apabila kita bercerita tentang ke arah teknologi, ke arah dunia digitalisasi, ke arah semuanya ke arah digital ini, sekolah itu lagi masih tiada jaringan internet dan juga bekalan elektrik. So apa yang dapat kita lihat di sini, bagaimana sekolah itu untuk sama-sama bangun dan murid-muridnya seiring dengan pelajar-pelajar atau murid-murid yang lain. Sebagai contoh di bandar dan pinggir bandar, mungkin kita boleh dengarkan sedikit keluhan, bukan keluhan maknanya perkongsian permasalahan tentang kekangan internet ini daripada barisan warga pendidik di situ. Selain daripada itu kan kekangan dari segi peralatan, multimedia, peranti pun memang di kalangan murid-murid ini agak kurang. Begitu juga dengan sekolah, bekalan bahan-bahan itu amat kurang sekali lah di sini. Dan kalau ada pun memang kekangan itu yang kalian lah. Akses internet itu memang tiada. Dalam perjalanan keluar ke pekan ini pun masalah juga, terutamanya kalau musim hujan. Pertama halangan kami ialah dari segi sungai. Pada musim hujan, sungai di sini, guru-guru akan melalui sebuah sungai untuk keluar ke pekan. Jadi kalau musim hujan, sekiranya musim hujan, sungai itu selalu saja banjir dan kereta tidak boleh melalui sungai semasa dalam keadaan banjir. Yang pertama, dia terlalu deras dan dalam. Dan yang kedua, risiko bahaya itu yang paling penting. Ya, Ehsan, dan untuk pengetahuan Ehsan dan semua penonton Astro Awani, yang pasti saya mempunyai pengalaman sendiri menuju ke sekolah itu dengan melalui jalan lumpur, tanah merah dan juga menyeberangi sungai, dan ada timbul rasa ketakutan di situ apabila kita tidak dapat mengagak arus di sungai itu dalam keadaan dia dalam ke tidak. Tetapi saya cuba mahu mendapatkan juga suara-suara daripada penduduk dan juga warga-warga pendidik di situ, Ehsan. Dan juga Asim, kalau kita melihat kepada laporan yang disediakan Asim melalui jalan Tanah Merah, berlumpur dan sebagainya, tapi kita nak melihat kepada keseimbangan. Kalau ada internet tetapi akses dan juga jalan yang mungkin masih belum tersedia dengan baik juga tidak menunjukkan apa-apa. Tetapi dalam masa yang sama, kita nak mengetahui bagaimana sebenarnya internet dan juga capaian digital ini di sekolah-sekolah ini dapat memperlihatkan lagi pengembangan sistem pendidikan yang lebih baik. Apa anak-anak murid ataupun pelajar sekolah ni kata kepada Asim terutamanya? Baik, Ehsan, saya ada bertemu dengan 2-3 orang murid, mendapatkan pandangan mereka. Mereka suka dengan keadaan sekolah itu. Cukup mendamaikan, cukup memberikan mereka kedamaian untuk belajar, tetapi ada di kalangan mereka mengharapkan agar infrastruktur atau sekolah mereka itu sama seperti orang di bandar. Maknanya apa yang saya faham adalah dari segi kemudahan, dari segi infrastruktur itu sendiri di sekolah secara amnya. Dan apa yang penting, mereka bila saya tanyakan mengenai makmal komputer, apalah gunanya jika ada makmal komputer, jika idea itu tidak dapat dicambah, kreativiti itu, jika tiada jaringan internet, mereka boleh belajar secara dalam talian dalam usaha kita ke arah digitalisasi ini. Dan mungkin kita boleh dengarkan sedikit temu bual saya bersama seorang murid tahun 6, Marliana ini. Mungkin kita boleh dengar Kaisan. Saya harap sekolah sini jadi macam bandar. Dan macam SMK. Dan sekolah sini sikit-sikit ada terubah lah, cantik. So adikmu sekolah ada komputer, makmal komputer semua? Ya. Boleh cakap mau sekolah ada makmal komputer? Saya sekolah ada makmal komputer, tapi hampir pun tidak, tetap bersyukurlah dapat sekolah sini.
Ya, Ihsan. So, bila kita dengar luahan nanti adik-adik Marlia itu tadi, saya rasa macam betul. Kalau ada, saya bersyukur. Kalau tak ada pun, saya bersyukur juga untuk bersekolah di sini. Cukup, mungkin ini yang perlu kita angkat, Ihsan, agar matlamat adik itu dan juga warga pendidik untuk terus berbakti kan, dapat kita teruskan. Ya, Ihsan? Dan juga keterujaan adik itu tadi jelas apabila kalau ada internet mungkin nampak lebih jelas bagaimana keadaan di luar, khususnya sekarang melalui internet bukan sahaja kita boleh melihat Sabah tapi juga kita boleh melihat dunia. Mungkin keterujaan itu apabila melihat Asim juga berada di sekolah berkenaan. Tetapi Asim, kalau kita nak bercakap apa yang adik itu sebut tadi, sebenarnya kalau dia kata dia nak melihat kepada kawasan dan juga keadaan di sekolah itu sama seperti bandar. Mungkin apa yang dia lihat di internet, keluar sedikit daripada kawasan berkenaan, infrastruktur dan juga kemudahan itu ada dan juga tersedia. Tetapi apakah Asim melihat kepada liputan yang Asim buat ini, begitu terhadnya infrastruktur dan juga kemudahan yang ada di kawasan berkenaan? Ya, betul. Bila kita mahu membangunkan sekolah itu juga, kita memerlukan satu akses yang baik untuk membawa peralatan ke situ, untuk membina satu sekolah yang baik. Tapi itulah pocok pangkalnya adalah bagaimana pihak berwajib untuk pastikan akses perhubungan itu perlu dulu dibaiki atau dibina, baru dalam masa yang sama progres untuk segala peralatan dan juga kemahuan dan keperluan sesuatu sekolah itu boleh kita tunaikan, Ihsan. Baik, terima kasih Asim Hassan. Saya lihat visual di belakang, hujan lebat ketika ini. Apapun jauh lagi dan juga panjang lagi perjalanan Asim di sana. Pelbagai perkara yang Asim kongsikan bukan sahaja menerusi siaran di Astro Awani dan juga digital, tetapi di Instagram Asim juga macam-macam cerita ada di sebalik perkongsian dan juga liputan Asim di Sabah. Terima kasih Asim Hassan, editor Astro Awani. Banyak lagi perkembangan. Itu cerita yang akan saya bawakan selepas ini kepada mungkin analisis bagaimana untuk kita melihat kepada situasi semasa dan juga capaian internet. Jurang digital ini dapat disegerakan dan juga dapat dikembangkan lagi supaya keseluruhan akses dan juga keseluruhan masyarakat Sabah dapat mendapatkan internet yang lebih baik, bukan sahaja sekarang tapi untuk masa akan datang. Kita beristirahat seketika, kembali selepas ini. Kembali dalam Buletin Awani Khas, Sabah memilih norma baharu susulan pandemik COVID-19 dijangka tidak menghalang para pengundi untuk keluar mengundi pada Pilihan Raya Negeri PRN di Sabah. Dan menurut kajian Pertubuhan Pengupayaan Masyarakat dan juga Pembangunan Ekonomi Sabah atau SITS, pematuhan prosedur operasi standard SOP akan mendorong kepada keupayaan itu. Pengerusinya Dr. Anut Puyuk berkata kejayaan pengendalian dalam beberapa siri pilihan raya kecil PRK pada era norma baharu ini juga mempengaruhi sentimen berkenaan. Berdasarkan kepada kita punya kajian, menunjukkan bahawa yang ingin mengundi itu memang ramailah. Mereka tidak terkesan dengan COVID-19 and all that. In fact, kalau kita lihat sekarang pun, ramai yang sudah mula keluar walaupun mengamalkan SOP, tapi maksudnya di sini SOP itu tidak menghalang untuk orang berinteraksi di luar. Dan that's number one. Number two, kerana kita nampaknya berjaya mengendalikan beberapa election yang ada di semenanjung Malaysia dengan menggunakan SOP. So itu sedikit sebanyak memberikan keyakinan kepada pengundi bahawa walaupun dalam keadaan COVID-19, kalau SOP itu jelas, itu tidak akan menjejaskan keinginan mereka untuk keluar dan mengundi lah. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas seminar SITS berkaitan pilihan raya di Sabah di Kota Kinabalu pada Ahad. Terdahulu dalam seminar berkenaan turut membincangkan hasil kajian terhadap populariti dan momentum parti-parti akan bertanding pada PRN kali ini.
Jelas SIS, PRN Sabah bakal memperlihatkan satu saingan sengit di antara Parti Warisan Sabah, Perikatan Nasional, Barisan Nasional dan sekutu mereka. Bahkan jelas anak kemunculan beberapa parti tempatan seperti Parti Cinta Sabah PCS dan Parti Liberal Demokratik LDP juga dilihat berupaya menjadi third force serta kingmaker sekiranya keputusan PRN terikat seri seperti mana berlaku pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Itu merupakan kemas kini keadaan dan juga situasi politik yang berkaitan dengan parti-parti politik yang ada di Sabah. Dan untuk menjelang PRN pilihan raya negeri Sabah nanti, pastinya banyak strategi sudah diatur bagaimana keadaan dan juga situasinya. Tetapi saya nak menyambung daripada awal perbincangan tadi ketika saya bersama dengan Asim Hassan berkaitan dengan akses internet dan juga jurang digital yang berlaku di Sabah. Ini adalah isu-isu rakyat yang perlu ditangani dan juga perlu dihadapi oleh mereka yang berada di sana. Jadi nak bercakap lanjut berkaitan dengan ini, kita nak bersama dengan Profesor Madya yang merupakan Professional Technologist, Dr. Syamsul Arya Arifin, merupakan pensyarah kanan Fakulti Seni, Komputeran dan juga Industri Kreatif dari UPSI. Hello, Assalamualaikum Prof. Hello, Waalaikumsalam. Terima kasih Prof bersama dengan terima kasih Prof kerana bersama dengan Esra Wani. Ini kita bercakap khusus berkaitan dengan jurang internet. Kita tahu kalau di Semenanjung mungkin capaiannya telah melebihi peratusan yang tinggi. Tetapi di Sabah, kawasan-kawasan pedalaman, di sekolah-sekolah masih lagi tidak mempunyai capaian internet yang baik. Tetapi menurut Prof, melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, apakah signifikasi capaian internet yang lebih baik itu akan mendorong kepada sistem pendidikan yang lebih baik kepada masyarakat Sabah khususnya? Okay, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Berkenaan dengan akses internet yang sepatutnya berkesinambungan dengan menaikkan juga pendidikan di negeri Sabah, memang ya, pendidikan dan internet dan interaksi internet tu ataupun signal internet perlulah selari dengan bahan kandungan pendidikan yang hendak disampaikan menerusi saluran-saluran channel medium. Ya. Sebelum ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan satu tinjauan yang mengatakan bahawa sebanyak 36.9% daripada pelajar tidak mempunyai apa-apa device pun ya, untuk belajar. Jadi ini merupakan satu kekangan utama kepada para pelajar di mana komputer peribadi sebanyak 9.3% saja, tablet 5.8% dan telefon pintar sebanyak 46.5%. Ini belum lagi mereka berfungsi bahan-bahan teknologi ataupun gadget-gadget ini untuk belajar. Ya. Jadi kalau kita lihat daripada segi masalah pelajar-pelajar di Sabah itu memang ketara ya. Kalau kita lihat dari acuan awani ataupun mana berita pun pernah juga pelajar-pelajar ni juga telah viral kan. Mereka memanjat pokok, terpaksa pergi ke tepi-tepi sungai untuk mendapatkan signal internet yang baik ya. Jadi ini merupakan satu kekangan yang pastinya perlu ditangani oleh pihak Kementerian Pendidikan dan juga Jabatan Pendidikan Negeri dengan kerjasama Kementerian Telekomunikasi, Multimedia untuk menentukan bahawa keadaan ini dapat dikurangkan dan seterusnya meningkatkan lagi kualiti pembelajaran. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita tidak utilisekan penggunaan internet desa. Selain daripada internet desa itu adalah satu platform di mana para pelajar ni boleh fokus dan pergi ke situ dengan lebih selamat. Tak perlulah mereka nak panjat pokok ke ataupun mereka nak pergi tepi sungai, dibelit ular dan sebagainya, dipatuk ular kan. Jadi itu adalah satu yang agak bahayalah. Jadi mengapa kita tidak mahu meningkatkan lebih banyak lagi internet desa ya, mengikut daripada website Multimedia dan Komunikasi. Di Sarawak hanya terdapat 2 internet desa iaitu di Bau dan Song. Di Sabah hanya 3 di Tenom, Kota Belud dan Kota Marudu. Jadi kenapa kita tidak lihat untuk mempertingkatkan lagi lebih banyak internet desa ni di tempat-tempat yang lebih selamat dengan signal-signal yang baik. Tetapi kerajaan juga telah berinisiatif ya. Baru-baru ini Menteri Kanan Pendidikan Dr. Razif Jidin memperkatakan bahawa peruntukan dalam RMK 11 untuk menaik tarafkan untuk membangunkan bangunan daif di 237 sekolah di Sabah. Jadi kita mahu lihat bahawa keadaan ini ataupun diteruskan dengan dipercepatkan lagi ya, bukan hanya setakat pilihan raya saja baru kita nak mempertingkatkan. Sepatutnya benda ini perlu konsisten dan perlu
sentiasa ditingkatkan kualitinya. Ya. Jadi terdapat juga daripada kajian-kajian penyelenggaraan mengatakan bahawa 414 sekolah di Sabah mempunyai bangunan pada tahap skala impak 6 iaitu tidak selamat dengan pengesahan Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD, dan 52 sekolah mempunyai bangunan tahap skala impak 7, bangunan yang tidak selamat dengan pengesahan Jabatan Kerja Raya. Jadi kita lihat di sana terdapat kekangan dan lompang di situ di mana sekolah-sekolah ni daif. Ya. Jadi macam mana pelajar nak belajar jika mereka kekurangan infrastruktur. Seperti kita tahu infrastruktur sangat penting, termasuklah infrastruktur pembangunan, kandungan bahan pembelajaran yang sangat kurang. Ya. Contohnya kita lihat bahan pembangunan untuk kandungan pembelajaran pun sangat kurang. Di mana pelajar-pelajar ni mengalami masalah untuk menghantar bahan, mendapat kerja rumah, mendapat bahan pembelajaran dan sebagainya. Di mana ia dibantu menerusi secara pos, pandu lalu dan juga oleh bantuan PIDT. Ya. Jadi kita lihat kekangan-kekangan di situ di mana kita nak sumberkan tengok pada TV pendidikan, tapi TV pendidikan pun tak cukup bahan. Ya. Jadi kekangan-kekangan itu meletakkan satu situasi yang lemah, maksudnya di mana kita harus tangani dengan segera. Jadi ini adalah tanggungjawab bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Kementerian Pengajian Malaysia dan juga MOSTI dan juga KKM untuk melihat bagaimana kita boleh menangani masalah ini dengan segera supaya kualiti dan taraf pendidikan di Sabah dapat dipertingkatkan. Seperti yang kita tahu, kebanyakan daripada bahan-bahan pendidikan ini kita gunakan bahan video. Jadi video ni memerlukan satu signal ataupun yang sangat kuat dan bagus. Jika signal video sangat lemah, jadi terutamanya di kawasan pedalaman, maka terdapat kekangan-kekangan di kalangan para pelajar ni untuk belajar. Jadi ianya perlu ditangani. Tapi kalau kita lihat, kerajaan kita juga telah berinisiatif merasmikan pelan tindakan jaringan digital negara untuk memperkasakan ekonomi digital emerging yang akan dilaksanakan termasuklah di Sabah. Jadi kita mahu lihat bagaimanakah keadaan ini dapat mampu untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Sebab kita lihat keadaan-keadaan di Sabah dan Sarawak sangat ada juga di kawasan luar bandar yang sangat daif, di mana mereka terpaksa berjalan kaki selama berjam-jam, 2-3 jam, naik bot, bergadaikan nyawa. Jadi kita mahu lihat macam mana infrastruktur tersebut diberikan fokus untuk dibangunkan supaya kualiti pendidikan dan penyampaian bahan pendidikan dan juga ilmu pendidikan tersebut dapat dipertingkatkan. Jadi saya rasa ini memerlukan kerjasama semua pihak. Ia bukan hanya satu pihak saja, semua pihak termasuk swasta, kerajaan dan juga Jabatan Pendidikan, ibu bapa, para pelajar mestilah mereka menggunakan apa-apa saja informasi dan juga bekerjasama dalam melaksanakan tugasan ini. Ya, Prof, kalau kita melihat kepada perjalanan capaian jalur lebar di semua kawasan dan juga sudut. Yang pertama, kalau dululah kita melihat kepada permintaan di kawasan berkenaan dan juga populasi, berapa penduduk dan juga kecenderungan untuk menggunakan internet. Tetapi dalam masa yang sama, sekiranya kalau di kawasan berkenaan yang mungkin tidak mempunyai populasi yang tinggi, harus ataupun bagaimana untuk kita memastikan bahawa tak kiralah berapa ramai dekat penduduk di kampung berkenaan, tak kiralah berapa ramai sekolah yang belajar di sekolah berkenaan, tetapi akses itu harus 4G ataupun 5G selepas ini harus sama dengan tempat dan juga kawasan lain menurut Prof. Ya, sepatutnya kita perlulah secara majoritinya fokuskan pada bandar-bandar ataupun kawasan pedalaman yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi, ya. Jadi ataupun mempunyai sekolah-sekolah di luar bandar. Jadi kawasan-kawasan tersebut perlulah kita kenal pasti dan juga saya cadangkan diwujudkan satu pengkalan data untuk menyenaraikan sekolah-sekolah yang memerlukan internet dan juga akses, terutama akses bahan-bahan dan sebagainya. Jika kita ada satu pengkalan data yang seragam, maka ianya memudahkan pengurusan untuk mengenal pasti kawasan ataupun kampung dan sekolah-sekolah tersebut untuk memastikan mereka juga menerima akses yang sama dari segi internet. Jadi bila kita ada 5G yang kita ada sekarang, kita mantapkan dan 5G ini kita akan laksanakan juga dalam masa terdekat ini.
Dan juga Prof, waktu berbaki mungkin dalam 1 minit untuk kita melihat bahawa sekiranya capaian internet ini secara inklusif dapat kita adakan di Sabah, bagaimana selepas ini Prof melihat kepada kualiti pendidikan bukan sahaja di peringkat rendah tetapi di peringkat universiti menengah dan juga universiti dapat direalisasikan untuk melihat pelajar-pelajar yang lebih baik di masa akan datang. Sudah pasti ya, sebab kita perlukan bila adanya permintaan untuk internet dan juga untuk bahan, maka kita perlulah akses yang baik. Ya. Bila kita perlu dengan adanya akses yang baik ini, maka infrastruktur ini perlu diimplementasikan dan seterusnya dapat dipertingkatkan dan dibina. Sebagai contohnya, menurut Menteri Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi, 382 menara komunikasi bakal dibina ya di Sabah terutamanya. Jadi ini adalah merupakan salah satu yang positif lah, di mana jika perkara tersebut secara konsisten diadakan, insya-Allah saya rasa maka taraf pendidikan di negeri termasuk di luar bandar akan lebih tinggi lagi. Manakala kita ke arah menuju negara maju. Jadi jika adanya prasarana dan infrastruktur seperti ini, maka kita akan mencapai satu matlamat yang lebih baik dan meningkatkan kualiti pendidikan dan juga kehidupan masyarakat, termasuk juga golongan-golongan istimewa seperti baru-baru ini Dr. Razi Jidin juga telah melancarkan satu program terhadap pelajar-pelajar kurang upaya di negeri Sabah, di mana mereka menekankan bahawa semua itu inklusif, tak pelajar yang normal, pelajar yang mempunyai masalah dan sebagainya. Jadi seperti kita lihat, kita juga perlu lihat fasiliti, perlu juga mesra OKU ya, sedang fasiliti ni dia tidak mesra OKU, tak mesra warga emas. Jadi kita perlu lihat ke arah itu juga ya. Terima kasih. Baik Prof, panjang lagi sebenarnya boleh kita diskusikan perkara ini, tetapi itu saja waktu yang kita ada. Nanti kita akan bersama dengan Prof balik. Sebab apa, bila kita bercakap berkaitan dengan pendidikan, khususnya pendidikan ini adalah untuk semua. Jadi bila pendidikan itu mediumnya, secara salah satunya medium adalah internet, jadi internet juga harus kepada semua. Terima kasih Profesor Madya Dr. Syamsul Arya Arifin, Pensyarah Kanan Fakulti Seni, Komputeran dan juga Industri Kreatif UPSI, bersama-sama dengan Sabah Memilih waktu ini. Itu saja, panjang lagi dan juga perkara berkaitan dengan Sabah ini kita akan bawakan nanti. Saya Ihsan Nahaya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.